وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan taufik daripadanya, kita dapat menyambung lagi pengajian kita daripada kitab Hasyiah Syarqawi Alal Hudhudi. Kita sampai pada kata muhasyi wa ala kulli halin. Berkaitan dengan hukum adat. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وعلى كل حال atas apa-apa keadaan pun, ia ini berkaitan. Kita nak takdirkan apa, wujudan wa adaman, adakah dia tamyiz, adakah dia hal atau seumpamanya. Wa ala kulli halin fal ibratu, maka yang diambil kiranya, ibrahnya syamilatun, fal ibaratu, maka ibarat tersebut, ibrah pula, minta maaf fal ibaratu, maka ibarat tersebut mana ta'rif hukum adat, iaitu isbatur rabti baina amrin wa amrin wujudan aw adaman, wujudan aw adaman ma'a biwasitati takrari ma'a sihhati takhallufi. Itu ta'rif hukum adat. Maka atas apa-apa pula kita nak takdirkan apa i'rabnya, maka ibarat tersebut syamilatun, merangkumi li aqsamir rabtil arba'ati, bagi aqsamir rubati, aqsam ar-rubat. Rubat ni jamak pada rabt, jamak kepada ar-rabt. Okey. Maka ibarat tersebut merangkumi kepada mengandungi kepada ikatan-ikatan yang empat. Mengandungi kepada ikatan-ikatan yang empat. Okey. Jadi apa dia itu? Sekarang dia akan sebutlah di sini. Okey. Syamilatun li aqsamil ar-rubati al-arba'ati, mengandungi bagi sekalian ikatan-ikatan yang empat. Sekalian ikatan-ikatan yang empat. Okey. Wahia rabtu dan ar-rubatul arba'ah itu, iaitu ikatan-ikatan yang empat itu ialah rabtu wujudin biwujudin, iaitu mengikat ada dengan ada, mengkaitkan ada dengan ada. Kan hukum adat ni antara amrin dengan amrin kan. Dari segi mana? Wujud dengan adam. Ni pun dari segi wujud dan adam. Jadi dari segi setiap satu tu dua, maka kalau kita daratkan sini jadi empat lah, betul lah. Jadi pembahagian ar-rubat, ikatan-ikatan itu ialah empat. Ikatan-ikatan itu ialah empat. Okay. Jadi apa dia? Rabtu wujudin biwujud. Ikatan ada dengan ada, perkaitan ada dengan ada. Makna ada satu amrin, ada satu lagi amrin yang lain. Ka rabti wujudi syibai biwujudil akli. Seperti mengaitkan adanya kenyang dengan adanya makan. Jadi kenyang, ada kenyang,
dengan sebab ada makan. Lagi warabtu adamin bi'adamin, dan mengaitkan tidak ada dengan tidak ada. Mengikat tidak ada dengan tidak ada. Adam dengan adam. Karabti adami syibai bi'adamil akli. Seperti mengaitkan tidak kenyang dengan tidak makan. Ini hukum adat lah tu. Li'anna al-adama, kerana adam, wa in kana lam wa in kana lam yuhsinu bi nafsihi. Yahsunu lah. Tidak sesuai. Lam yahsun bi nafsihi lakinnahu yahsunu bi'tibari ma yudhafu ilaihi. Kenapa? Li'annal adam. Kerana adam tu wa illam yahsun fi nafsihi. Walaupun dia tidak sesuai dengan dirinya sendiri. Tidak, lam yahsun makna tak. Kan kita tahu kan, antara hasunah ni makna tak memada ataupun tidak memberi faham. Tidak sesuai dengan diri ni sendiri. Makna atas adam tu sendiri, adam ni boleh kita letak hukum ke? Jawabnya, adam semata-mata adam al-mahd, al-mutlaq tak boleh hukum sebab dia tak ada. Sebab dia tak ada. Jadi yang kita boleh hukum adam nisbah kepada yang lain. Dia nak cakap begitu lah. Adam tu wa illam yahsun bi nafsihi, walaupun dengan sendirinya itu tidak sesuai. Kita tak boleh nak letak hukum, tak boleh nak panggil amrun pun. Sebab apa? Sebab dia benda ma'dum. Tetapi lakinnahu yahsunu bi'tibari ma yudhafu ilaih. Dia sesuai, dia jadi elok atau sesuai dengan dilihat kepada apa yang diidhafakkan kepadanya. Maka idzil kalamu, maka perbincangan ni, kerana perbincangan kalam kita, perbahasan kita ni fil adamil idhafi, pada adam al-idhafi, lal mahdi, bukan adam al-mahdi. Bukan adam semata-mata adam. Kalau adam semata-mata, kita tak boleh nak hukum dia adam tu tak ada. Faham tak? Adam tu sendiri tak ada. Jadi benda tak ada, kita tak boleh nak hukum. Itu maksud di sini. Tapi bila adam nisbah kepada sesuatu, tu boleh kita letak hukum. Boleh kita letak hukum. Idzil kalamu fil adam al-idhafi. Maka kerana apa perbincangan kita, kalam kita ini berkaitan dengan adam idhafi. Lal mahdi, bukan adam mahdi. Kenapa? Li adami adam. Kerana ketiadaan li adami ta'atta li adami ta'attar rabti. Ta'atta ya ta'atti tak? Ta'attan ya. Li adami ta'attar rabti, masdar ni baca masdar. Kerana tidak datang oleh tidak mendatangi ikatan itu fihi. Li adami ta'attar rabti, kerana ketiadaan kedatangan ikatan itu pada perkara yang ada mahdun, ada semata-mata. Jadi benda yang adam kita tak boleh nak hukum kalau adam semata-mata. Yang kita dapat hukum adam nisbi. Itu yang kedua. Warabtu wujudin bi'adamin, dan seterusnya mengikat ada dengan tidak ada. Karabti wujudil ju'i bi'adamil akli, seperti kita ikat, kita kaitkan antara ada lapar dengan tidak makan. Jadi wujud al-ju', ada lapar, dengan adam al-akli, tidak makan. Dan yang seterusnya yang keempat, warabtu adamin biwujudin, dan mengikat yang adam, yang tidak ada dengan yang ada. Karabti adamil ju', seperti kita mengkait dan mengikatkan, mengisbahkan tidak lapar. Adamil ju', karabti adamil ju' biwujudil akli, seperti kita kaitkan tidak lapar dengan adanya kenyang. Bila adam ju', adam ni wujud, tidak lapar dengan sebab adanya kenyang. Boleh? Okey. Jadi kalau kita lihat, inilah aksam hukum akal. Ini aksam hukum akal. Timbul persoalan. Tak? Timbul persoalan. Biasa kita dengar bahawa apabila membincangkan tentang berkaitan dengan hukum adat, orang bagi pada 3 juga kan. Hukum adat,
yakni wajib pada adat, mustahil pada adat, harus pada adat. Kita akan nampak tengok sini perbincangan Syekh Syarqawi tidak bawa begitu. Bahkan muhasyi-muhasyi kepada kitab-kitab Sanusi lain dan syarah lain, kebanyakan mereka tidak bawa pembahagian sebegitu. Tapi dalam kitab Melayu kita, dia bahagikan hukum adat ada 3 pula. Ikut kita ni, hukum kita ni bagi pada 4 tu. Dan bukan pada 4 tu bahagian wajib, mustahil, harus. Kenapa gitu? Ini juga ana pernah cari dan bincang lah. Dan bila cari-cari dapat, dan masih mencari lagi lah kalau ada sahabat-sahabat asatizah sekalian ada apa-apa lagi penambahan berkaitan ni, boleh kita berkongsi. Jadi pembahagian berkaitan hukum adat ni sebenarnya ialah pembahagian berkaitan dengan perbahasan usul fiqh. Kerana dalam kitab usul fiqh, mereka akan bagi berkaitan bila cakap mengenai hukum adat ni kan. Maka dibahagikan wajib adat, mustahil adat dan harus adat. Jadi 3 perkara itu ialah perbahasan asalnya diletak dalam perbahasan usul fiqh. Perbahasan usul fiqh. Maka ulama-ulama, kemungkinanlah ulama Melayu kita kerana yajri ala minwalin wahid, kerana nak berjalan atas satu peseng bagi satu jalanan kira mudah, sebab hukum akal ada wajib mustahil harus. Akal ada wajib mustahil harus kan, adat pun kita buat ada wajib mustahil harus lah. Jadi senanglah gitu. Dan itu tidak salah lah. Maknanya kalau boleh diisbatkan bahawa ulama Melayu ini orang pertama yang memasukkan itu, maka satu inovasi dan satu integrasi ilmu yang dimasukkan oleh para ulama-ulama kita rahimahumullah ta'ala di belah tanah Melayu ni dalam kitab Akidah Melayu kita. Dan kalau tengok pun ramai asatizah kita yang mengajar sifat 20, bila cerita buat hukum adat, dia akan cerita wajib adat, mustahil adat, harus adat. Tapi kalau kita lihat pada asal perbincangan sifat hukum adat ni, kerana melihat pada takrif hukum adat tu ikatan. Ikatan antara satu perkara satu perkara. Kaitan antara satu perkara satu perkara. Jadi kait ni lihat daripada dua pihak. Ada dan tak ada. Ada satu lagi. Tak ada satu lagi. Ada yang satu lagi, tak ada satu lagi. Tak ada satu lagi, ada satu lagi. Nampak tak? Jadi itu yang sebenarnya kalau kita nak berjalan atas pembahagian betul-betul kepada takrif, maka yang dibawa oleh Syekh Syarqawi itulah jalanannya. Nampak? Okey. Itu antara benda yang anak-anak dapat setelah lama cari dan ni pun kita tidaklah bincangkan secara orang awam gitu, sebab ni pun tak ada kesan apa pun. Cumanya makna ada satu kelainan yang mana kita pun pelik juga bila guru-guru kita bahagi ikut cara hukum adat ni 3. Tapi bila kita baca kitab-kitab asal Arab, mereka tak bagi 3. Bahkan mereka melihat dari segi perkaitan itu. Maka terpecahlah ar-rabtu itu. Ada perkaitan itu kepada 4. Wallahu ta'ala alam. Dan kalau ada apa-apa penambahan boleh. Siapa ada jumpa contohnya dalam kitab Akidah. Dia ni dalam kitab Arab ada, tapi kitab usul fiqh lah. Kitab usul fiqh. Ataupun mungkin kitab fiqh pun mungkin ada lah. Tapi dalam kitab Akidah yang membincangkan tentang hukum adat, kalau ada yang membahagikan kepada 3 itu, boleh berkongsi bersama-sama insya-Allah. Jazakumullahu khair kalau ada siapa nak berkongsi. Okey. Kemudian seterusnya. Wa hadza 'ala al-qawli bi nafyil ahwal. Sambung lagi. Dia kata dan ini dibina di atas pandangan yang menafikan ahwal. Yang mengatakan tidak ada ahwal, iaitu innamal umuru thalathah. Perkara itu 3 je. Sama ada mawjud, ma'dum atau amrun i'tibari. Benda yang ada atau benda yang tak ada, ataupun benda yang hanya difaham. Amrun i'tibar, hanya yang diiktibar pada akal saja. Dia tak ada. Tapi hanya dapat difaham. Jadi 3. Ini pandangan paling kuat lah. Wa annahu la hala wa annal hala muhal. Bahawa tidak ada hal. Hal ni ialah wasitatun bainal mawjud wal ma'dum. Yang menengahi
di antara yang ada dan yang tak ada. Jadi antara ada dengan tak ada tu ada satu benda duduk tengah, namanya hal. Ini diisbatkan oleh apa namanya? Asalnya Abu Hashim Al-Mu'tazili, Al-Bahshami, Abu Hashim Al-Mu'tazili. Kemudian sebahagian daripada ulama Asy'ariyah ada yang berpandangan begitu. Antaranya disandar kepada Imam Haramain dan juga Imam Abu Bakr Al-Baqillani. Maka ini akan dibina juga khilaf terhadap pembahagian al-asya' ini, al-umur itu kepada 3 atau 4 itu pada masalah membilang sifat sifat maknawiyah. Membilang sifat maknawiyah. Dan juga kalau sifat wujud pun. Sifat wujud. Ada yang mengatakan wujud itu halun. Halun lazimatun lizati. Apa nama ni? Madamati zatu ghaira mu'allalatin bi'illah. Jadi, di sini, ini membahagikan perkara tu kepada 4. Ada ikatan dan nisbah tu ada 4. Wujud, adam, wujud, adam, wujud. Ini dibina atas qaul binafi ahwal. Binafyil ahwal. Yang menafikan ahwal. Apa itu ahwal? Syekh kita dah terjemah dah. Al-wasitatu. Ay al-wasitatu bainal wujudi wal adam. Yang menengahi antara ada dan tak ada. Jadi itu namanya ahwal. Wa amma 'ala al-qawli bi thubutiha, adapun atas pandangan yang mengatakan ada ahwal, iaitu di sisi ahli sunnah atau Asy'ariyah kita ialah qadhi Imam Haramain dan qadhi Abu Bakr Al-Baqillani. Jadi yang mengatakan ada ahwal fal aqsamu tis'atun, maka pembahagian ni ada 9. Ya dia bukan ada 4, ada 9. Ni kalau kelas secara live ni seronok ni, kita nak tanyalah ikhwah sekalian, bagaimana boleh jadi 9 tu? Bagaimana boleh jadi 9 tu? Disebut dah sini. Fal aqsamu tis'atun. Tis'atun. 9. Qa'imatun, berlaku dia itu, terjadi dia min darbi thalathatin. Daripada mendaratkan 3. Apa dia 3 itu? Al-wujudi wal adami wal hali. Ai as-subutu. Sabit wujud, sabit adam, sabit hal itu fi mithliha, pada seumpamanya. Jadi macam mana dapat 9? 3 darat 3 lah. Nampak tak macam mana 3 darat 3 tu? Faham tak? 3 darat 3. Amrin kan. Ini ada wujud, ada adam, ada hal. Ni pun ada wujud, ini ada adam, ini ada hal. Jadi berapa? Ihtimal yang berlaku 9. 9. Dah 6 je. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, saya bilang 6 lah Ustaz. Kat mana 3 gitu? Itu salah cara bilang tu. Salah cara bilang. Dia nak dapat ihtimal ni kena darab. Nampak tak? Wujud, pasangan wujud ada berapa? Pasangan wujud ada pasangan wujud. Wujud lawan wujud, wujud lawan adam, wujud lawan hal. 3. Adam, pasangan adam, adam lawan wujud, adam lawan adam, adam lawan hal. Jadi 3. Hal lawan wujud, hal lawan adam, hal lawan hal. Jadi 3. 3, 9. Boleh. Okey. Selesai tu. Ai thubut fi mithliha. Fakana alaihi, maka adalah ke atas syarih itu an yazida, kalau begitu maka sepatutnya kana alaihi ayam bagi alaihi an yazida, bahawa dia menambah wujudan aw adaman aw halan. Kena tambahlah selagi. Ar-rabb ithbatu rabti baina amrin wa amrin wujudan aw adaman aw halan. Ni tambah hal tu lagi lah. Kalau kita nak berjalan atas pandangan yang mengisbatkan ahwal. Okay. Wa hakadha qila, dan demikianlah dikatakan. Gitulah. Wa fihi nazar.
Dan pada pandangan ini ada nazar. Makna perlu diteliti lagi. Ada kritikan lah. Pandangan ni tak kuat. Pandangan ni lemah. Nazar makna yadullu ala anna fihi dha'fun. Menunjukkan bahawa pandangan ini ada lemah. Sebab tu kata fihi nazar. Perlu ditilik lagi ni. Kenapa? Li'annal kalama, kerana perbincangan dan perbahasan kita ni fil hukmil adi, pada hukum adat. Cerita kita berkaitan hukum adat. Warrabtul hal, dan mengikat hal itu dengan wujud ataupun adat ataupun hal. Mengikat hal dengan wujud ni, hal ni ikat dengan wujud atau dengan adat atau dengan hal. Awil wujud bil hal, ataupun kita ikat wujud dengan hal, ataupun al-adam bil hal, kita ikat adam dengan hal. Itu aqliyun. Itu ialah ikatan dan pembahagian akal sahaja. Li'annal kalama fi hukmil adi. Perbincangan tentang hukum adat. Warabtul hali bil wujud. Warabtu tu mubtada'. Khabarnya akli. Dan terikat atau ikatan hal dengan wujud atau adam dengan hal sendiri, ataupun wujud terikat dengan hal, ataupun adam ikat dengan hal, itu hanya akli. Itu hanya ikatan pada akal. Kita panggil apalah? Andaian. Probability, kebarangkalian. Nampak? Matematik ni kebarangkalian. Probability, kebarangkalian berlaku, kita nak andaikan hak ni boleh pasang dengan mana. Maka itu pasangan dan ikatan yang kita hanya andaikan pada akal saja. Padahal perbicaraan ni hukum adat. Jadi benda berkaitan akal tak perlu kira lah. Sebab perbincangan apa yang berlaku, iaitu tentang hukum adat ini. Hukum adat ni benda yang berlaku. Maka hal tak perlu berkait. Maka farabtul hal bil wujud. Maka mengikat hal dengan wujud. Contoh. Dia bagi contoh pula. Mengikat hal dengan wujud macam mana? Karabti baina qiyamil ilmi. Seperti kita kaitkan dengan adanya ilmu bimahallihi. Adanya ilmu pada mahalnya. Pada mahal makna pada zat. Ilmu ada pada zat. Wa kaunu dhalikal mahal, dan keadaan mahal itu, zat tersebut, aliman. Bila ada ilmu pada zat. Tak. Qiyamul ilmi bizat. Itu hal lah tu. Dan keadaan zat tersebut aliman. Itu hal. Itu hal pula. Wa kaunu dhalikal mahal aliman. Wa kaunu dhalikal mahal aliman. Itu benda maujud tu. Keadaan wa kaunu dhalika aliman. Aliman itu yang alim. Yang alim itu benda yang maujud. Itu contoh rabtu hal bil wujud. Kita letak sinilah, kita tulislah sikit. Contohlah ni untuk senang. Lepas ni kias sendirilah. Apa dia? Dia kata contoh qiyamul ilm. Qiyamul ilm. Adanya ilmu bizat. Kita kaitkan dengan keadaan kaunuz zat aliman tak? Aliman. Keadaan zat tu alim. Makna zat tu alim lah. Kita panggil zat itu yang alim. Keadaan zat itu alim. Hak ni maujud ni. Ini maujud. Kita istilah apa wujud? Kita guna wujud lah. Guna maujud pula. Kita guna wujud lah. Wujud. Hak ni. Qiyamul ilmi ni hal. Ini ikatan rabtul hal bil wujud, kita nama. Karabti baina qiyamil ilmi bimahallihi wa kaunu dhalikal mahal aliman. Ini kaunu dhalikal mahal, zat itu benda yang wujud. Qiyamul ilm itu hal. Okay. Au bil adam, ataupun hal kita kaitkan dengan adam. Karabti, seperti kita kaitkan bainal kaunil jahilan, di antara keadaan sesuatu itu jahil. Tak. Keadaan sesuatu itu jahil. Wa adamul ilmi, dan tidak ada ilmu.
al-kaunu jahilan. Keadaan zat itu jahil dengan tidak ada ilmu. Makna kaunuhu jahilan ni, al-kaunu jahilan ini hal. Jadi adamul ilmi ni adam. Jadi kita rabtu baina al-hal wal adam. Au bil hal, atau hal kita ikat dengan hal. Bagaimana? Karabti bainal kauni qadiran wal kauni hayyan. Seperti kita kaitkan dan ikat antara keadaan zat itu berkuasa dan keadaannya itu hidup. Ini hal dengan hal. Aw aksu, ataupun aw aksul awwalaini, atau akas yang pertama. Akas yang pertama mana? Rabtul hal bil wujud dengan rabtu hal bil adam. Akasnya lah rabtul adam bil rabtu adam bil hal pula. Rabtul adam bil hal. Ini kalau ikutnya al-lafu wan nashru musyawwash ni. Dia ikut turut tang lah patutnya warabtul wujud bil hal lah dulu. Sebab mula-mula kan sebut wujud kan. Mula sebut wujud. Ni dalam balaghah dia panggil al-lafu wan nashru musyawwash. Dia terang. Lepas tu dia hurai balik tak ikut turut tang. Makna ulama kata lafu, dia lipat, kemudian dia keber. Keber tu dia buka. Tapi musyawwash, tak ikut turut tang. Makna asas-asas an yadhkura al-asya'a thumma yu'idu dhikraha ghaira murattaban. Dia menyebut satu perkara atau kemudian dia ulang benda yang munasabah atau benda yang sama tapi tak ikut turut tang. Okey. Maka mana tadi? Ai rabtul adam bil hal. Ikat adam dengan hal. Karabti adamil ilmi bi kauni jahilan. Dengan mengikat ketiadaan ilmu dengan keadaannya jahil. Ini adam kaunuhu jahilan hal. Wa rabtul wujud bil hal. Ini mengikat wujud dengan hal. Karabti wujudil ilmi, seperti mengikat adanya ilmu bi kaunihi aliman, dengan keadaannya itu aliman. Jadi wujud ilmi, wujudul ilm, ini benda yang ada. Tak ada. Rabtul wujud bi kaunihi aliman. Kaunuhu aliman tu hal. Jadi semua itu farabtul al-hal, semua itu akliyun. Semua itu akli belaka. Itu semua andaian dan juga kebarangkalian yang kita buat pada akal. La adiyun, bukan hukum ada. Sebab itu tidaklah sampai pembahagian itu sampai 9. Lagi pula apa dia nak menegaskan lagi bahawa ikatan tersebut ialah ikatan akal, bukan dia ikatan dan nisbah adat. Dia hanya nisbah dan ikatan akal, bukan nisbah adat. Maka dibuat datang nazir, contoh. Contoh ni dia buat datang sebagai dalil lah. Kama anna rabta, sebagaimana bahawa sesungguhnya ikatan baina zawali syam, antara gelincir matahari, wa wujubi zuhri, dan wajib zuhur. Tidakkah itu kita kaitkan gelincir matahari dengan wajib zuhur? Itu ada rabtu juga. Tapi sebagai contohnya itu syar'iyun. Itu ialah ikatan pada syarak. Itu tak masuk hukum adat, itu hukum syarak. Jadi maknanya samalah di sini. Bukan semua kebarangkalian itu boleh kita masukkan dalam hukum adat. Maka fahadhani, maka kedua-dua ini, wahadhani rabtani, dua ikatan ini, la yusamma wahidun minhuma, tidak dinamakan satu daripada kedua-duanya adiyan. Tak nama hukum adat ni. Kenapa? Li'adami tawaqqufihi, kerana tidak terhentinya ia. Ia salah satu tu. Tidak terhentinya, yakni tidak perlu dia ala takarrurin. Takarrurin, tak perlu kepada berulang-ulang. Tak perlu berulang benda ni. Maka bukan hukum adat lah. Maka bila begitu, fasaqata khamsatu aqsamin minat tis'ah, maka gugurlah 5 pada 9. Gugur 5 pada 9. Gugur mana? Hak ni 3 dah kan? 3 dah gugur sini. Jadi 3, hak ni 1 lagi. Tak. Ni gugur 3 dah kan? Maka tambah lagi lah 2. Nampak tak? Yang ni dah gugur 3. 3 tambah 2, 5. Dapat?
Okey. Mana hak ni dengan hak ni, hak ni dengan hak ni. Jadi gugurlah 5, 5. Nampak hak ni 2, tambah hak ni jadi 5 lah. Okey. Fasaqata khamsatu aqsami minat tis'ah. Boleh faham tak tu? Ni kadang setengah pada ni tak biasa jadi nombor pun pelik. Nampak tak? Fayabqa, maka bila 9 tolak 5, fayabqa arba'atun. Baki lagi tinggal 4. Wahiyallati taqaddamal kalam, iaitulah yang telah terdahulu perbincangan dan huraiannya alaiha di atasnya. Maka fala hajata ila ziyadatil mazkur. Tidak berhajatlah kepada penambahan yang disebut. Tak perlulah sampai 9. Tak perlu. Okey. Qauluhu biwasitati. Qauluhu biwasitati. Rasanya sekat tu je lah untuk hari ni. Tak apalah, hari ni kita baca sikit je. Sebab perkara boleh fikir-fikir balik lah tu. Siapa tak nampak lagi tu, boleh ulang balik. Dengar. Kita baca sikit dah hari ni. Untuk kali ini sekadar tu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.